Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Ini video terbaru kami. Enjoy ya. Terima kasih. Sepanjang PKP, ada pelbagai syarat dikenakan kepada pemandu e-hailing. Antaranya, kena bawa 2 penumpang sahaja, duduk di belakang, penumpang pakai mask dan pemandu kena sediakan hand sanitizer dan sentiasa bersihkan kereta. Assalamualaikum, salam sejahtera. Sepanjang PKP dikuatkuasakan, pemandu-pemandu e-hailing dikehendaki mematuhi pelbagai syarat. Antaranya seperti yang saya terangkan tadi, cuma boleh bawa 2 penumpang saja dan penumpang mesti duduk di belakang sebab nak menjaga jarak 1 meter di antara penumpang dan pemandu. Kemudian kita kena turunkan sedikit cermin kereta supaya elakkan masalah confined space. Dan ada waktu-waktu tertentu kita digalakkan on-kan kita punya aircon tu, gunakan angin daripada luar lah, bukan circulate dalaman untuk elak masalah confined space. Kena sediakan hand sanitizer. Kalau boleh hanya melibatkan e-wallet payment, bukan cash. Elakkan bersentuhan dan juga kena sentiasa bersihkan kereta, sanitize kereta, bersihkan kereta supaya penumpang yang anda ambil sebelum dan yang berikutnya tu ada mengurangkan risiko jangkitan lah kalau berkenaan. Yang paling penting masa bawa kereta tu, sebelum ambil penumpang pastikan beliau bersedia dalam keadaan memakai mask lah. Kalau penumpang tidak pakai mask tu, kita elakkan dan mungkin kita kena cancel lah. Sebab yang penting SOP tu dipatuhi, sebab itu lebih kepada untuk keselamatan diri sendiri. Kemudian kita juga diminta untuk download apps MySejahtera. MySejahtera tu dia ada pin location rumah kita dan juga keadaan diri kita lah. Jadi adakah kita batuk, sesama, sakit tekak, ya, ada sejarah perjalanan ke luar negara atau sebagainya lah. Dan anda akan dapat update daripada apps MySejahtera sama ada anda berisiko rendah, sederhana atau tinggi, dan juga kawasan tempat tinggal anda lah. Biasa kalau dalam apps yang saya dah download, tempat tinggal saya so far sudah 28 hari tak ada kes lah dalam kawasan hijau. Tapi kita sentiasa beringat dan berwaspada, itu yang lebih penting lah, ya. So itulah yang dikehendaki sepanjang PKP dan ramai di kalangan pemandu-pemandu e-hailing yang terus membawa kereta sepanjang PKP. Ada yang tunggu sehingga selepas raya, sehingga PKPB lah. Disebabkan salah satu ialah ada bantuan daripada kerajaan RM500 kepada pemandu-pemandu e-hailing, dan juga yang paling besar skor bantuan ialah dari sudut moratorium lah. Anda boleh memilih untuk mengambil moratorium melibatkan pinjaman perumahan, pinjaman peribadi, kad kredit jika perlu, dan juga kereta lah 6 bulan. Jadi sehingga September sebenarnya pemandu e-hailing dalam keadaan tidak terlalu teruk lah, sebab banyak kos yang telah hilang lah ataupun dibantu oleh pihak kerajaan. Walau bagaimanapun sebab COVID-19 ni belum ada vaksin, jadi kita semua kena berhati-hati. Sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita hendaklah menyokong dan membantu usaha kerajaan memerangi COVID-19. Pelbagai info yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada kita hendaklah diterima dengan baik dan juga dipatuhi supaya kita dapat meneruskan semula hidup dalam keadaan normal yang baru dan memacu semula ekonomi yang terhenti akibat COVID-19. Bagi diri saya, inilah hari pertama sejak 17 Mac 2020 di mana saya berehat daripada kayuh, kerana pada waktu itu PKP dikuatkuasakan bermula 18 Mac 2020. Saya telah diberikan info oleh kawan-kawan yang dah mula kayuh sejak PKPB dikuatkuasakan.
Jadi pelbagai info dan tips yang diberikan kepada mereka lah. Cuma salah satu benda yang anda kena kuat semangat untuk bagi yang driver e-hailing di Johor Bahru ialah ada pelbagai sumber ping tu yang akan hilang. Salah satu ialah yang berkaitan tentang warga negara Malaysia yang bekerja di Singapura. Jadi sebenarnya di Johor Bahru kami sangat berharap kepada hampir 300,000 pekerja yang berulang-alik daripada Johor Bahru ke Singapura. Jadi sejak border close, CIQ close dan mereka tak boleh nak bekerja ke Singapura, jadi dengan sendirinya permintaan e-hailing di Johor Bahru merosot sehingga 50% lah. Jadi kita kena consider CIQ, ping ke CIQ tiada, ping daripada CIQ tiada. Kedua, kita kena consider tak ada ping pergi ke airport Senai lah. Yang ketiga, pada waktu weekend, hujung minggu, tiada pelancong-pelancong daripada Singapura. Di mana waktu Sabtu dan Ahad selalunya trafik ping sangatlah tinggi ya, sebab ramai warga negara Singapura datang ke Johor Bahru untuk berlibur, menghabiskan hujung minggu mereka. Dan yang keempat ialah tidak ada ataupun kurang ping untuk ke terminal-terminal feri bagi warga negara Indonesia untuk balik ke Indonesia lah. Jadi mengambil kira faktor itu, dengan sendirinya permintaan e-hailing di Johor Bahru memang merosot 50% lah. Hari ini saya bermula sekitar jam 7.30 pagi sehingga 9.30 pagi. Jadi saya kayuh dalam 2 jam saja untuk sebab dah lama tak kayuh lah sejak PKP dikuatkuasakan pada 18 Mac 2020. Jadi hari ini hari pertama, saya cuma bawa 2 jam saja. Dan kebanyakan rakan-rakan bagi tips kalau nak buat pun hanya sampai pukul 10.30 pagi off, dan mungkin pukul 3 petang mula semula lah. Jadi sekarang ping yang kita ada ni hanya untuk bagi mereka yang nak pergi kerja dan juga balik kerja. Waktu lunch hour pun tak banyak sebab kebanyakan sekarang restoran ditutup untuk dine in. Jadi kebanyakan restoran membuat servis pengantaran lah. Dan pekerja-pekerja sama ada mereka bawa bekal ataupun mereka order makanan melalui delivery. Jadi lunch hour break tu memang agak kurang. So nasihat dan tips yang kawan-kawan saya berikan ialah pagi untuk orang pergi kerja dan petang untuk orang balik lah. Itu suasana di Johor Bahru. So hari ini 7.30 pagi sampai 9.30 pagi, 2 jam, saya dapat 4 ping. Total fare saya ialah RM28. Maksudnya saya punya average per hour 2 ping. Kebiasaan waktu biasa di Johor Bahru 1 jam lebih kurang 3 hingga 4 ping lah. So ini memang kita dah expect benda tu akan kurang lah. Cuma jangan khawatir, hidup macam biasa. Tapi pengalaman saya pagi tadi untuk kali pertama pun saya still dapat back to back lah. Walaupun ikut faresnya bagi kita ialah kadar bilis, tapi sesuatu yang sangat bermotivasi untuk kita. Maksudnya keadaan akan membaik dan kita akan baik-baik saja. Pagi tadi selepas ping yang keempat, ping saya terus hilang. Jadi saya pusing, saya singgah kedai, saya beli pisang nipah dalam 5 kg bawa balik rumah. Dan isi saya goreng, kemudian kita makan sama-sama. Itulah hari pertama saya restart balik. Jadi kepada rakan-rakan yang masih belum kayuh lagi tu, saya sarankan dah boleh keluar kayuh lah. Satu, situasi COVID di Malaysia sudah agak stabil. Hari ini berdasarkan kepada semalam punya laporan KKM, suasana sudah membaik lah. Cuma hidup seperti normal yang baru, sentiasa pakai mask, bersihkan tangan dengan hand sanitizer ataupun sabun, bersihkan kereta, dan juga tidak bersalaman dengan orang lain lah. Jadi verdict saya ialah kita boleh kerja macam biasa, hidupkan balik ekonomi, sumbang balik tenaga anda kepada ekonomi, tetapi berhati-hati. Itu kunci yang pertama lah. Dan kita berharap sehingga September nanti suasana akan membaiklah ekonomi kita dan kita boleh
jana pendapatan seperti sebelum ini. Buat masa ini semua orang struggle, ekonomi pun baru nak digerakkan semula, dipacu kembali. Tapi ini baru bulan Mei, jadi estimation kita kemungkinan Ogos keadaan sudah kembali normal. Tapi buat masa sekarang kita kena rancakkan semula lah, supaya keadaan seperti biasa dan juga keyakinan semua orang seperti biasa dan kita boleh hidup seperti biasa. COVID-19 tak akan hilang sehingga mass vaccination berlaku. So ada yang kata hingga hujung 2021, ada yang kata hingga 2022. Jadi hidup kita kena teruskan. Tapi yang penting ialah kita kena sentiasa jaga diri kita, jaga kesihatan dan ikutlah apa yang dinasihatkan oleh KKM. Itu yang lebih penting. Okey? Terima kasih kerana menonton video saya dan semoga di masa-masa akan datang saya akan buat video-video dan hasil-hasil yang baru berkaitan dengan tajuk-tajuk yang lain. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton. Assalamualaikum.